Selamat petang doktor dan rakan-rakan. Kumpulan kami adalah kumpulan 6 dan hari ini ingin membentangkan tentang faktor-faktor berlakunya pencemaran air dan kesannya terhadap negara bangsa. Ahli kumpulan kami ialah Nurul Aina binti Mukridi, Lula Tian, Lim Kang Je, Nurul Husna binti Qasim dan saya Toh Yuen Chong. Objektif kerja khusus ini adalah untuk membincangkan isu pencemaran air dengan lebih terperinci dan teliti dari pelbagai sudut perspektif. Antara aspek yang akan dibincangkan dalam kerja khusus ini adalah punca isu pencemaran ini berlaku, kesan-kesannya kepada semangat nasionalisme dan patriotisme, dan juga kesannya kepada pembinaan negara dan bangsa. Selain itu, kerja khusus ini juga bertujuan untuk memberi didikan dan kesedaran kepada manusia untuk memberi sepenuh perhatian kepada isu ini. Saya Nurul Husna binti Qasim, bernamba metrik 278329 akan membentangkan mengenai faktor-faktor berlaku pencemaran air. Faktor-faktor berlaku pencemaran air di Malaysia adalah pembuangan sisa toksik dan bahan kimia, pembuangan sampah, kegiatan pertanian dan aktiviti pembalakan. Faktor pembuangan sisa toksik dan bahan kimia berlaku apabila pihak pembangun industri yang tidak bertanggungjawab membuang sisa-sisa industri ke dalam sungai dan laut yang menyebabkan berlakunya pencemaran air. Sebagai contoh, pencemaran air yang berlaku di Sungai Kim Kim di Pasir Gudang Johor pada Mac 2019. Pencemaran ini berlaku antara perbuatan masyarakat yang mengambil mudah terhadap isu pembuangan sisa kimia yang memberi kesan kepada kesihatan manusia. Kesan daripada kejadian ini menyebabkan beberapa sekolah di kawasan tersebut terpaksa ditutup. Faktor berlaku pencemaran air yang kedua adalah pembuangan sampah. Faktor ini berlaku kerana terdapat mentaliti masyarakat yang tidak peka terhadap persekitaran dengan membuang sampah ke dalam sungai ataupun laut. Sebagai contoh, pembuangan sampah sarap yang berlaku di Seremban pada tahun 2019. Pihak berkuasa telah mengesan perbuatan yang tidak bertanggungjawab ini oleh individu yang telah membuang sampah di kawasan sungai berhampiran kampung Abdullah Mantin. Pihak tidak bertanggungjawab tersebut telah membuang sampah sarap yang terdiri daripada sisa buangan daripada rumah, kayu, plastik, kertas, sisa binaan dan getah ke dalam sungai, lalu sampah sarap tersebut telah mengotori dan mengeluarkan bau yang tidak enak kepada penduduk kampung. Faktor berlaku pencemaran air yang ketiga adalah kegiatan pertanian. Kegiatan pertanian seperti penanaman sayur-sayuran dan padi menghasilkan banyak bahan kimia dan cecair berbahaya yang disalurkan ke dalam sungai seperti pestisida dan herbisida. Pestisida dan herbisida banyak digunakan untuk membasmi hama-hama yang mengganggu pertumbuhan sayur-sayuran dan tumbuh-tumbuhan. Namun, pada masa yang sama, bahan-bahan tersebut juga akan mencemarkan pengaliran air bawah tanah. Semasa hujan lebat, pestisida yang disembur pada tanaman akan bercampur dengan pengaliran air melalui tanah dan pelindian pestisida akan berlaku. Keadaan ini berpotensi mencemarkan kualiti air tanah. Apabila semua pestisida bercampur dengan air pengaliran bawah tanah, air tersebut yang mengalir ke hilir sungai akan mengakibatkan pencemaran air sungai yang serius. Sisa-sisa bertoksik tersebut akan mengalir berterusan ke mana-mana tempat dan mencemarkan semua air seperti ke laut ataupun empangan air. Faktor berlaku pencemaran air yang terakhir adalah aktiviti pembalakan. Aktiviti pembalakan hutan yang dilakukan oleh pihak berkuasa adalah untuk menaik taraf kehidupan manusia dan ekonomi negara. Namun begitu, aktiviti pembalakan hutan yang tidak terkawal boleh menyebabkan berlakunya pencemaran air di sesuatu kawasan serta akan menjejaskan kehidupan manusia dan juga haiwan. Aktiviti ini akan meninggalkan kesan negatif kepada manusia kerana bekalan air bersih tidak dapat disalurkan seperti sedia kala, manakala haiwan hilang habitat dan tempat pembiakan. Sebagai contoh, kegiatan pembalakan yang berlaku di Mukim Cekar 1 berdekatan Kampung Gemuncur, Lipis. Aktiviti pembalakan yang berlarutan sejak 15 tahun yang lalu telah menyebabkan penduduk berdepan masalah pencemaran air apabila Sungai Jelai menjadi cetek dan berkeladak. Keadaan ini telah menimbulkan keresahan kepada penduduk kampung sekitarnya kerana penduduk tidak mendapat bekalan air bersih untuk menjalankan aktiviti harian mereka. Selamat sejahtera kepada doktor dan rakan-rakan. Saya daripada Grup 6 dan nama saya ialah Lula Tian. Antara bahagian yang saya ingin bentang adalah kesan pencemaran air
terhadap semangat nasionalisme dan patriotisme. Antara kesan pencemaran air terhadap semangat nasionalisme dan patriotisme adalah rakyat kehilangan kecintaan terhadap tanah air dengan membuang sampah sarap ke dalam sungai yang disebabkan oleh tiada sikap prihatin terhadap alam sekitar. Pemusnahan alam sekitar kerap berlaku dan ekosistem alam sekitar sukar dijagai oleh orang ramai, dan akhirnya kepupusan flora dan fauna berlaku dan gagal ditangani. Selain itu, imej negara terjejas juga merupakan kesan pencemaran air terhadap semangat nasionalisme dan patriotisme. Hal ini kerana negara kita dipandang serong oleh negara yang lain yang disebabkan kegagalan dalam memelihara alam sekitar yang begitu kaya dan cantik sekali berbanding dengan negara yang lain. Negara kita juga dianggap sebagai tiada nilai murni yang baik dan tidak bermoral dalam hati setiap individu, yang disebabkan masalah pencemaran air sukar diselesaikan dan turut menyebabkan kehilangan kepercayaan pelabuhan asing terhadap negara kita. Pembadaran masa dan kewangan dalam menyelesaikan impak yang dibawa oleh kejahatan pencemaran air telah menjadi halangan bagi memajukan negara dari segi ekonomi dan pembangunan negara. Akhirnya, kesan pencemaran air terhadap semangat nasionalisme dan patriotisme adalah kesihatan seseorang individu tergugat. Bahan kimia yang terlarut dalam air sungai menyebabkan keracunan dan memberi kesan sampingan terhadap seseorang individu, seperti kemunculan virus yang boleh membahayakan nyawa seseorang dan mutasi terhadap genetik seseorang individu berlaku dan menyebabkan generasi yang seterusnya dijejas. Ini sahaja maklumat yang saya ingin dibentangkan. Sekian, terima kasih. Nama saya Lim Kang Zhen, nombor metrik 278-291. Lim Kang Zhen dan saya akan tunjuk kesan pencemaran air kepada pembinaan negara dan bangsa. Kesan pertama ialah mengurangkan pendapatan negara dan rakyat. Hal ini demikian kerana pihak kerajaan terpaksa membayar jumlah wang yang besar untuk proses rawatan air, operasi dan pelbagai bidang juga terjejas. Dan juga pendapatan kerajaan juga akan kurang berbanding dahulu. Rakyat yang bekerja sebagai penjaja dan restoran juga menghadapi masalah pendapatan kerana pencemaran air. Selain itu, pencemaran air juga akan menjejaskan pelabuhan asing. Industri seperti industri makanan dan minuman terjejas. Pelabuhan asing akan memilih negara jiran sebagai tempat pembinaan kilang dan kemampuan kerajaan dalam menyelesaikan pencemaran air dicurigai. Seterusnya, sektor perikanan akan terjejas kerana sungai yang tercemar menggalakkan pembiakan bakteria. Air sungai yang mengalir ke dalam laut menyebabkan hidupan akuatik di kawasan laut yang tercemar itu maut. Nelayan juga terpaksa menangkap ikan di kawasan lain dan menyebabkan persaingan antara nelayan-nelayan. Di samping itu, kesihatan rakyat juga akan terjejas. Rakyat yang minum air dari sumber air yang tercemar mengalami sakit paru dan kesakitan lain. Banyak orang tidak sempat menerima rawatan dan tidak mampu membayar kos rawatan yang tinggi. Akhir sekali, kualiti kehidupan rakyat terjejas. Rakyat terpaksa mengurangkan kekerapan menggunakan air. Aktiviti harian seperti mencuci, membersih terjejas. Warga emas dan kanak-kanak yang lemah perlu bekal air yang bersih. Ini menyebabkan rakyat terpaksa membeli air minuman yang bersih dengan harga yang lebih mahal. Saya teruskan dengan cadangan menangani pencemaran sungai. Saya Nurul Aina binti Mukridi, nombor matriks 280031. Yang pertama bagi cadangan menangani pencemaran sungai ialah pihak berkuasa hendaklah mengenakan hukuman yang tegas kepada individu-individu yang tidak bertanggungjawab. Tidak kiralah kesalahan itu kecil, misalnya membuang sampah ke dalam sungai, hinggalah ke kesalahan yang besar, misalnya membuang sisa toksik ke dalam sungai. Ini sedikit sebanyak akan memberi keinsafan kepada mereka agar mereka tidak mengulangi kesalahan itu. Seterusnya, pemantauan yang dilakukan kerap kali juga langkah penguasaan yang mantap perlulah diambil untuk menambah baik penguasaan undang-undang yang telah sedia ada. Kita beralih kepada poin kedua ialah penyemaian rasa cinta akan sungai dalam diri individu. Kita tahu kempen Cintai Sungai telah lama diadakan sejak tahun 1993 lagi, di mana ini adalah salah satu cara untuk menyemai rasa cinta akan sungai dalam diri individu, dan kempen ini sewajarnya diteruskan hingga ke hari ini, tidak kiralah oleh pihak kerajaan, swasta, NGO, yang siapa-siapa saja yang berminat boleh juga turut serta. Pihak media bahasa juga boleh mengeluarkan kempen ini sebagai salah satu tanda sokongan kehadap kelestarian sungai. Melantik duta-duta daripada kalangan artis
artis misalnya pada tahun ini Maya Karin pasti dapat menarik ramai orang untuk berpartisipasi dalam kempen ini. Seterusnya ialah penglibatan media massa dalam menyokong usaha menangani pencemaran sungai. Pihak media massa boleh menggunakan ICT iaitu teknologi maklumat dan komunikasi untuk memberi pendidikan dalam cara yang lebih santai, menarik dan lebih pantas. Pihak media massa boleh membuat iklan dan rancangan televisyen yang mengetengahkan isu sungai ini kepada umum. Salah satunya ialah rancangan televisyen yang boleh kita ketengahkan ialah rancangan Aduan Rakyat, di mana mereka ini mengetengahkan isu-isu sensitif ini agar rakyat lebih peka atas apa situasi yang telah berlaku di sekitar mereka. Seterusnya adalah Kementerian Pendidikan Malaysia yang berperanan untuk menjadi penggerak kepada pendidikan terhadap kepentingan seorang individu untuk menjaga kelestarian sungai. Kita tahu Kementerian Pendidikan Malaysia boleh melakukan pelbagai aktiviti-aktiviti yang menjadi alat dalam mendidik masyarakat dari bangku sekolah lagi. Misalnya pertandingan mewarna, pembuatan poster dan juga gotong royong secara besar-besaran untuk membersihkan sungai boleh dijalankan. Selain itu, penampalan poster yang memberi nasihat mengenai kelestarian sungai di sekitar sekolah dan kampus wajar diteruskan. Dan untuk menarik pelajar-pelajar ini turut serta dalam pertandingan-pertandingan dan juga melibatkan diri dalam kempen-kempen ini, mereka bolehlah dikurniakan penghargaan-penghargaan misalnya sijil penyertaan dan markah merit untuk menarik minat mereka. Akhir sekali ialah melakukan perubahan kecil dalam kehidupan seharian yang membawa impak kepada penjagaan sungai. Misalnya, perubahan kecil yang kita boleh lakukan, misalnya kita boleh menukar deterjen kepada deterjen Masya Alam yang telah dijual di pasaran ketika ini. Dan juga kita boleh, para petani juga boleh menukar baja yang sedia ada kepada baja organik yang kita tahu ini tidak membahayakan sungai. Ibu bapa juga boleh menjadi role model kepada anak-anak mereka dengan memberikan contoh yang baik dan mendidik mereka untuk mencintai sungai sejak daripada kecil lagi. Akhir sekali, individu-individu yang berpengaruh, misalnya influencer, boleh menyuarakan pendapat mereka dan mengetengahkan rasa cinta mereka terhadap sungai melalui penulisan maupun mengutarakan pendapat mereka di halaman media sosial mereka kepada pengikut-pengikutnya. Sekian, terima kasih.